Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, pada hari ini kita akan membuat latihan fungsi dan persamaan kuadratik dalam buku teks tingkatan 4. Okey, praktiskan diri 1.1a. Okey, soalannya tentukan sama ada setiap ungkapan berikut merupakan ungkapan kuadratik dalam satu pembalik ubah atau bukan. Jika bukan, berikan justifikasi anda. Okey, sebelum jawab tu kita mengingat kembali ungkapan kuadratik. Ingat yang kita belajar semalam, ungkapan kuadratik rumus dia adalah AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, dan nilai A ni bukan sama dengan kosong. Nilai A ni adalah nombor bulat. 1, 2, 3, 4 boleh. Dan ataupun negatif 1, negatif 2 boleh. Okey, dan B kalau dia kosong tak ada masalah. C kalau dia kosong tak ada masalah. Dan untuk persamaan kuadratik, dia mempunyai kuasa tertingginya adalah 2. Okey, so kita tengok soalan A. A, X kuasa 2 tolak 5. Adakah ungkapan kuadratik? Ya, ini adalah ungkapan kuadratik kerana mempunyai kuasa tertingginya adalah 2. Okey. Soalan B, 2x kuasa 2 tambah x kuasa negatif 2. Adakah ini ungkapan kuadratik? Okey, ini adalah bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana mempunyai kuasa bukan nombor bulat. Yang mana tu? Yang ini. Dia tak boleh ada negatif dekat kuasa tu. Okey, soalan C. 3y kuasa 2 tolak 3x tambah 1. Adakah ini ungkapan kuadratik? Okey, ini ada y kuasa 2. Ada kuasa 2. Betul. Tapi dia mempunyai 2 pembalik ubah. So, salah. Ini adalah bukan persamaan kuadratik. Bukan ungkapan kuadratik. Kerana mempunyai 2 pemboleh ubah. Okey, boleh Okey, untuk soalan D. Negatif 1/2 M kuasa 2. Okey, adakah ini ungkapan kuadratik? Ini adalah ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana mempunyai kuasa tertingginya adalah 2. Dia ada AX kuasa 2. Dia ada X kuasa 2. X kuasa kat sini adalah M kuasa 2. Okey, B dia mana? C dia mana? Okey, B dia kosong, C dia pun kosong. Okey, syarat untuk ungkapan kuadratik adalah A ni nilai bukan kosong. Okey, adalah suatu nombor. Soalan E. X kuasa 3 tolak X. Adakah ini ungkapan kuadratik? Ini pun bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana mempunyai kuasa tertinggi kuasa tertinggi bukan 2 sebab dia yang paling tinggi adalah 2 kan. Okey, soalan F. X kuasa 1/2 tambah 2x tolak 1. Adakah ini ungkapan kuadratik? Dia kuasa tinggi dia berapa? Ini 1/2. Ini kalau x sahaja maksudnya 1. Syarat untuk ungkapan kuadratik adalah kuasa tertinggi dia adalah mesti 2. Okey, jadi ini adalah bukan ungkapan kuadratik kerana kerana apa ya? Kerana kuasa tertinggi sama lah. Sama reasoning yang sebelah, kuasa tertinggi bukan 2.
Okey, soalan G. 1 per X kuasa 2 tambah 4X tolak 1. Okey, adakah ini ungkapan kuadratik? Ini bukan ungkapan kuadratik. Kenapa? Kerana, okey, kuasa tertingginya bukan nombor bulat. Bukan nombor bulat. Kalau awak ingat lagi yang kita belajar indeks 1 per X kuasa 2. Bila kita pindahkan X kuasa 2 ke atas, ia akan jadi X kuasa negatif 2. Negatif 2 ini bukan nombor bulat. Okey, soalan H. P kuasa 2 tolak 1 per 2 P tambah 1. Kuasa tertinggi dia berapa dekat sini? Kuasa tertingginya adalah 2. Jadi, boleh tak? Yang ni P kuasa 1 kan? Okey, ini nombor sahaja. Okey, ini adalah ungkapan kuadratik. Dan soalan I, N kurungan N tolak 2 tutup kurungan. Okey, untuk soalan ini kita kena kembangkan dulu. Nak kembang macam mana? N yang berada di luar kena darab dengan N yang berada di dalam. Dan N yang dekat luar juga kena darab dengan negatif 2 yang berada di dalam. N darab N sama dengan N kuasa 2. Tolak N darab 2 sama dengan negatif 2N. So, ini awak tengok bila kita kembangkan, dekat sini dia bagi kuasa tertingginya adalah 2. Okey, so ini adalah ungkapan kuadratik. Okey, seterusnya soalan yang kedua. Tentukan nilai A, B dan C bagi setiap ungkapan kuadratik berikut. Okey, sebelum tu, apakah rumus am ungkapan kuadratik? Rumus am dia adalah, okey, A X kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Jadi kat sini mana kita nak kenal pasti ni? Okey, kita tulis balik dekat atas ni. A X kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. So, dekat sini apa nilai A-nya? Nilai A-nya adalah 2. Nilai B dia, kita buat bulat macam tu. Oh, kat bawah ni ada negatif. Masukkan sekali negatif. Okey, B-nya adalah negatif 5. Dan C-nya berapa? C-nya, okey. Depan nombor ni simbol apa? Positif kan? So, positif 1. Soalan B pula. X kuasa 2 tolak 2X. Okey. Apakah nilai A, nilai B dan nilai C? Kita bandingkan dengan rumus ungkapan kuadratik yang kita belajar pada hari semalam. Okey, so kita lihat kat atas ni. A X kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey. So, A kita bulat. A kat atas ni kita bulat. X kuasa 2. Depan X kuasa 2 ni tak ada nombor. Jadi, maksudnya apa? Okey, awak kena ingat. Kalau X kuasa 2 sahaja, dia tak ada nombor kat depan. Maksudnya, dia adalah 1X kuasa 2. Okey. So, maksudnya pada soalan ini, A nilainya adalah 1. B, okey, ini B kan, kita buat bulatkan macam ni supaya kita senang nampak. B bersamaan dengan negatif 2. Okey, C, cuba gariskan macam ni, buat bulat. Ada tak nilai? Tak ada. So, maksudnya untuk soalan ini, C sama dengan kosong. Okey, seterusnya untuk soalan C, 2Y kuasa 2 tambah 1. Okey, so macam mana kita nak tahu nilai A, B dan C? Kita tulis dekat soalan ni atas dia tu, okey, rumus ungkapan kuadratik. Iaitu A X kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Okey, ini X kuasa 2, ini Y kuasa 2. Kuasa tertingginya, walaupun ini X, ini Y, tapi dia kuasa tertingginya adalah 2. Okey, so dia samalah. Okey. So, A ni ada berapa?
A nilainya adalah 2. B pula. Okey, pada soalan ni ada tak nilai Y sahaja? Ada tak? 2Y kuasa 2 tambah 1. Ada Y tak? So, Y tak ada, maksudnya B sama dengan kosong. Dan C, awak tengok ada, C ni adalah satu nombor. Okey, so C ni kat sini lah. So, C sama dengan 1. Okey, untuk soalan D. Negatif 1/2 P kuasa 2 tambah 4P. Kita bandingkan dengan rumus yang diberi ni kan. Okey. So, AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. So, A apa nilai dia? A ni tengok. Okey, bulatkan kat bawah ni. Ini ada P kuasa 2. Ini ada X kuasa 2 kan. Samalah sebab kuasa tertinggi dia. Sama kan. So, A dekat sini nilainya adalah negatif 1/2. B dia. Okey, ini P kuasa 2. Atas ni X kuasa 2. Lepas tambah kuasa 2 tu, kat sini ada X sahaja kan. Okey, so ini P kuasa 2. Dekat sebelah sana, siapa tambah, ada P sahaja kan. So, dia sama nilai kat sini. Okey, B kat mana? Pasang kat sini. Okey, so apa dia ni? Positif 4. Kalau positif 4, tulis 4 sajalah. So, C, ada tak nombor saja? Ada tak? Tak ada. So, C sama dengan kosong. Okey, seterusnya soalan E. 1 tolak X tolak 2X kuasa 2. Okey, kalau macam ni, kalau kita pening, kita susun semula. Kita letakkan X kuasa 2 tu berada di depan. Negatif 2X kuasa 2 tolak X. Okey, 1 ni macam mana? Apa simbol dia? Tak ada simbol kan? So, kalau tak simbol, maksudnya ini adalah positif 1. Dan kita bandingkan dengan rumus itu, X kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. So, X kuasa 2. Kita bulatkan. So, maksudnya apa? A sama dengan negatif 2. B. Depan X ni ada nombor tak? Ada negatif 1. Ada negatif saja kan? Negatif X kan soalannya kan? So, maksudnya B sama dengan negatif 1. Kalau X sahaja tak ada nombor, maksudnya 1X. Okey? Tapi kita ambil simbol dia ni, negatif 1. Dan C sama dengan berapa? C sama dengan positif 1. So, positif 1, kita letak 1 sajalah. Okey. Untuk soalan F, 4X kuasa 2. So, kat sini ada 1 je. Kalau kuasa 2, maksudnya dia tu adalah nilai A. Okey, A sama dengan 4. Okey, seterusnya soalan G. H kuasa 2 tambah 3/2H tolak 4. Okey, sama juga. Kita bandingkan dengan rumus ungkapan kuadratik. Okey, salin balik. AX kuasa 2 tambah BX tambah C. Okey. So, H kuasa 2 depan A. H depan dia tak ada nombor kan? Jadi macam mana? Kalau tak ada nombor, maksudnya H kuasa 2 ni maksudnya 1 H kuasa 2. So, pada soalan ini, A sama dengan 1. B sama dengan 3/2 dan C sama dengan negatif 4. Okey, so cuba tengok soalan H. Okey, kita bandingkan juga. Okey, AX kuasa 2 tambah BX tambah dengan C. Apakah nilai A? A ni kat depan, kan? Ini ada kuasa 2, ini ada kuasa 2. Okey, so A sama dengan 1/3. BX, okey, dekat soalan H ni ada tak nilai X? Ada tak yang X? Tak ada kan? So, kalau tak ada, B sama dengan kosong dan C ni nombor sahaja kan? C tu ada nombor sahaja. So, C sama dengan negatif 2. Okey, so last kali 2 R tolak 3.
Okey, kita kena kembangkan. Kalau soal macam ni, masuk macam mana kita nak kembangkan? 2R darab R, 2R darab negatif 3. 2R darab R, 2. R darab R maksudnya R kuasa 2. Okey, 2 darab negatif 3. 2 darab negatif 3 maksudnya negatif 6. Jadi boleh tak kita cari nilai A, B, C? Boleh kita bandingkan dengan rumusnya A, X kuasa 2. Tambah B, X tambah dengan C. So, A berapa nilai dia? A sama dengan 2. Okey, B ada tak nilai B? Ini 6 saja kan? So, B ada X tak? Tak ada kan? So, B is equal to 0 dan C is equal to, okey, ini nombor sahaja. So, C ingat, C itu mewakili nombor sahaja. So, C sama dengan negatif 6. Okey, so itu sahaja latihan pada hari ini. Semoga awak boleh fahamlah apa yang kita belajar pada hari ini.